dan salam sejahtera. Saya Rabi Kalibau bertemu kembali dalam edisi Jenayah. Di Sandakan pada 1 Mei 2022, pasukan polis Marine telah berjaya mengesan dan menahan 7 bot laju yang cuba untuk menceroboh masuk ke perairan daerah di kawasan Laut Inaboy hingga ke Nunuyan. Operasi itu dijalankan kira-kira jam 5 petang dan didapati semua bot tersebut dijuragi oleh 7 lelaki yang berusia 29 hingga 70 tahun. Pegawai pemerintah Markas Operasi PPM Sandakan, Deputi Superintenden Rusdin Banin berkata, bot berkenaan kesemuanya dikesan dalam keadaan yang mencurigakan dan bergerak dari arah perairan negara jiran. Melalui hasil pemeriksaan yang dilakukan, kesemua lelaki terbabit berasal dari Filipina dan coba masuk ke negara ini tanpa dokumen yang sah. Menurut Deputi Superintenden Rusdin Banin, pasukan operasi seterusnya mengiringi semua bot-bot berkenaan keluar dari perairan negara dan diarahkan supaya tidak kembali semula. Seorang lelaki ditahan selepas mengancam untuk membunuh dan cuba menyerang anggota polis yang dengan sebatang pipe di kawasan Pekan, daerah Kota Blut. Dalam kejadian jam 10.55 pagi bersamaan 1 Mei 2022 lalu, lelaki berusia 22 tahun terbabit dikatakan berang selepas dikenakan saman oleh anggota polis tersebut. Ketua Polis Daerah Kota Blut Superintenden Saharudin Mat Husin berkata, sebelum kejadian, suspek didapati mengambil gambar anggota polis trafik yang sedang mengeluarkan saman atas kesalahan lesen kendaraan motor tamat tempo dan tiada perlindungan insurans. Walau bagaimanapun, sebaik saja ditegur, suspek tiba-tiba berang. Menurutnya lagi, suspek turut mengeluarkan kata-kata ancaman membunuh anggota polis yang terbabit. Anggota polis lain turut berada di tempat kejadian cuba untuk menenangkan suspek, namun suspek malah bertindak membuka bonet belakang kereta untuk mengambil sebatang-batang pipe besi, cuba menyerang anggota polis yang bertugas. Beliau juga berkata semasa penahanan dilakukan berlakunya pergerakan kecil di mana suspek menendang kaki salah seorang anggota polis trafik. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Pada awal bulan ini bersamaan 8 Mei 2022, pasukan polis Marine Tawau telah berjaya menggagalkan cubaan selundup minyak diesel dan hewan yang dianggarkan bernilai 154.910 yang berlaku di daerah Tawau. Pegawai pemerintah Markas Operasi PPM Wilayah 4 Tawau, Deputi Superintenden Polis DSP Rizaludin Selamat berkata, pihaknya turut menahan seorang lelaki berumur 31 tahun dan merampas sebuah kendaraan. Pada masa yang sama, beliau berkata PPM Tawau turut berjaya merampas hewan tenggiling yang diletakkan dalam kotak di kawasan pejalan kaki di Pelabuhan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin Lama, Tawau. Tangkapan dan rampasan dibawa ke Markas Operasi PPM Tawau dan diserah kepada Kementerian Perdagangan, Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia dan kepada Jabatan Lindungan Hidupan Liar untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997. Pada 7 Mei 2022 lalu, 2 pemandu telah ditahan selepas disahkan memandu dengan paras alkohol yang tinggi dalam operasi yang diadakan sekitar pusat bandar dan Batu Tiga Jalan Utara Sandakan. Ketua Polis Daerah Sandakan, Asisten Komisioner Abdul Fuad Abdul Malik berkata, operasi tersebut dijalankan bermula jam 10 malam. Operasi itu dilaksanakan bagi mencegah dan membantras pengguna jalan raya yang memandu atau menunggang di bawah pengaruh alkohol. Sebanyak 16 keping saman turut dikeluarkan atas berbagai kesalahan, yaitu ubah suai egsos, gagal tunjuk lesen, tiada lesen memandu dan tiada lesen GDL. Manakala 2 lagi pemandu di Syakir dipengaruhi alkohol ditahan dalam operasi yang terbabit. Pemeriksaan sebanyak 65 kendaraan dan 75 individu. Menurutnya 2 pemandu terbabit terus ditahan dan dibawa ke IPD Sandakan untuk siasatan dan kemudiannya dibebaskan. Pada 8 Mei 2022 lalu, cubaan 29 pendatang asing tanpa izin masuk menggunakan 4 bot laju berjaya dipatahkan oleh pasukan Gerakan AM dalam operasi di kawasan perairan timur Pulau Mantaking Sempurna.
Komandan Branch PJS Sabah, Senator Assistant Commissioner Abdul Rani alias berkata, pergerakan semua bot berkenaan berjaya dikesan pasukan operasi yang sedang menjalankan rondaan Oktaring kira-kira jam 8 pagi. Menurutnya, keempat-empat bot berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan selepas dipercayai bergerak dari perairan Filipina menuju masuk ke perairan negara ini. Sebaik ditahan, pemeriksaan mendapati juragan bot dan semua penumpang terdiri daripada 17 lelaki dan 12 wanita berusia dari 60 tahun tidak mempunyai dokumen yang sah. Hasil soal siasat, semua individu terbabit mengakui warga negara Filipina dan ingin masuk ke daerah sempurna. Abdul Rani berkata, pasukan operasi seterusnya membuat pengusiran dengan mengiringi keempat-empat bot berkenaan keluar daripada perairan negara ini, dan pasukan operasi juga turut menasihati dan memberi amaran kepada semua PTI terbabit agar tidak lagi memasuki perairan negara secara tidak sah. 4 individu warga negara Malaysia telah ditahan pihak berkuasa daerah Nunukan Indonesia selepas dikesan cuba berurus niaga dan masuk ke negara jiran berkenaan secara haram pada Khamis lalu bersamaan 5 Mei 2022. Memetik laporan media Indonesia, Protokol.com mengisahkan 4 individu yang ditahan membabitkan 2 remaja berusia bawah 18 tahun bersama seorang lelaki serta wanita berusia 27 dan 30 tahun. Komandan Pasukan Keselamatan Perbatasan Batalion Arteri Medan 18 Komposit Burtakil, Lieutenant Colonel Yudi Ali Irwana berkata, kesemua suspek berjaya ditahan hasil maklumat yang diterima daripada pasukan siasatan berhubung pencerobohan di Patok 7 wilayah Sungai Limau, Sebatik Tengah. Katanya, semua keempat-empat suspek ditahan ketika membawa karung berisi bunga api dan mercun yang dipercayai dibawa masuk secara haram. Suspek mendakwa tidak mengetahui kandungan karung yang dibawa dan tidak mengenali mana-mana individu yang sepatutnya mengambil bungkusan berkenaan. Semua barangan berkenaan terus dirampas dan keempat-empat suspek juga ditahan untuk membantu siasatan lanjut. Awal pagi 11 Mei 2022 lalu, hasil maklumat dan risikan berterusan, bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Beaufort telah menahan 2 lelaki berusia 31 dan 35 tahun dan merampas 1 paket plastik lutsinar mengandungi ketulan hablur jernih dipercayai syabu seberat 6,11 gram anggaran harga bernilai RM700. Ketua Polis Beaufort Yusuf Zaki berkata, sebelum tangkapan telah berlaku adegan kejar-mengejar antara pasukan serbuan dengan suspek yang menaiki kereta dari Kampung Limbawang ke Jalan Mulunggus apabila suspek cuba merumpu polis dan enggan berhenti apabila diarahkan. Anggota pasukan terpaksa melepaskan tembakan ke arah tayar kereta suspek. Suspek akhirnya berjaya ditangkap dan dibawa ke IPD Beaufort untuk tindakan lanjut. Hasil ujian saringan awal didapati kedua-dua suspek positif dada, jenis metapetamin dan amfetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 39E-1 Akta Dada Berbahaya (ADB 1952). Pada 10 Mei 2022 baru-baru ini, seorang bayi perempuan berumur 6 bulan maut manakala ibunya parah ditetap menggunakan parang di sebuah rumah di Kampung Ubi Sungai Pau, Kinabatangan oleh datuk saudaranya. Ketua Polis Daerah Kinabatangan, Superintendent Zulbaharin Ismail berkata, pihaknya menerima panggilan daripada orang awam mengenai kejadian itu pada 2.40 petang dan sepasukan pegawai dan anggota IPD Kinabatangan bergegas ke lokasi kejadian. Sebaik tiba, polis mendapati bayi perempuan berumur 6 bulan telah meninggal dunia dipercayai ditetap di bahagian kepala, manakala ibunya pula mengalami parah di bahagian belakang tengkuk dan telinga kirinya hampir putus akibat tetakan, katanya dalam kenyataan media. Suspek warga asing yang berumur 60 tahun berjaya ditangkap dan dibawa ke IPD Kinabatangan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati sekiranya disabit kesalahan. Sekian sahaja edisi jenayah hari ini. Saya Rabi Kalibau, pantas, sahih dan tepat hanya di Sabah Hits Online TV. Assalamualaikum dan jumpa lagi.